Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 April 2023 bersama saya, Nusyaha Mama Amin. Kerajaan dijangka mengumumkan pelaksanaan tol percuma membabitkan lebuh raya utama sempena Hari Raya Puasa minggu depan. Menurut sumber kerajaan setakat ini menetapkan tarikh 19 dan 20 April untuk pengecualian bayaran tol berkenaan. Setakat ini belum jelas sama ada Aidilfitri akan disambut pada 21 atau 22 April kerana ia tertakluk kepada pengumuman penyimpan mohon besar Raja-Raja selepas melihat anak bulan Syawal. Bagaimanapun tidak jelas sama ada tarikh pengecualian bayaran tol tersebut akan berubah mengikut tarikh Aidilfitri ataupun tidak. Pihak berkuasa agama akan melihat anak bulan di beberapa lokasi terpilih pada petang 20 April ini. Sumber-sumber kerajaan juga memberitahu Malaysia Kini bahawa tol percuma juga dijangka diberikan untuk perjalanan pulang selepas Aidilfitri. Malaysia Kini sudah menghubungi Menteri Kejar Raya Alexander Nantalingki dan sedang menunggu maklum balasnya. Bekas Menteri Besar Perlis Azlan Man dihadapkan ke mahkamah untuk kali kedua dalam tempoh 3 hari. Kali ini pertuduhan di Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur adalah berhubung pengubahan wang haram membabitkan hampir 1.06 juta ringgit. Bagaimanapun, Azlan mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Azlan kemudiannya memohon supaya dibicarakan atas 5 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan hampir 1.06 juta ringgit. Mengikut kelima-lima pertuduhan itu, Azlan didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram iaitu wang daripada Seri Kedawang Travel and Tours Sdn Bhd, Ideal Travel and Tours Sdn Bhd dan Abdul Rahim Halim yang mewakili syarikat Ideal Travel. Kesemua wang itu diterima tertuduh melalui 3 keping cek Maybank dan sekeping cek CIMB yang dibayar ke dalam akaun Maybank dan CIMB milik tertuduh serta secara tunai daripada Abdul Rahim. Kesemua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Mahkamah kemudian membenarkan Azlan diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan kes disebut semula pada 9 Jun depan. 2 hari lalu, Azlan didakwa di Mahkamah Seksyen Kangar atas 5 pertuduhan membuat tuntutan palsu perjalanan ke luar negara berjumlah 1.18 juta ringgit dari 2013 hingga 2017 ketika menjadi Menteri Besar Perlis. Azlan adalah adun pauh bermula hingga 2018 sebelum memenangi kerusi Dun Bintong dari 2018 hingga tahun lalu apabila dia ditewaskan pada PRU 15 lalu. Azlan menjadi Menteri Besar Perlis dari 2013 hingga 2022. Azlan juga gagal mempertahankan jawatan Ketua UMNO Bahagian Kangar pada pemilihan parti itu baru-baru ini. Berita seterusnya. Ahli MKT UMNO Puat Zarkashi membidas Ahli Parlimen PKR Hassan Karim supaya tidak berat sebelah berhubung isu pengampunan Najib Razak. Ini termasuk tidak berat sebelah berhubung tindakan Suhail Hamidi yang menghantar representasi bagi menggugurkan kes rasuahnya. Puat turut mempersoal Hassan sama ada ketika Anwar Ibrahim diberi pengampunan diraja, adakah satu malapetaka kepada kerajaan yang memerintah ketika itu. Dalam satu kenyataan di Facebook, Puat menjelaskan Ahli Parlimen Pasir Gudang sepatutnya dari awal lagi membantah penubuhan kerajaan perpaduan melibatkan BN. Speaker Don Johor itu juga mengingatkan kembali kenyataan Hassan sebelum ini yang mengatakan kerajaan tidak akan retak dengan permohonan pengampunan Najib pada 8 April. Semalam, Hassan mengeluarkan kenyataan mengingatkan Anwar bahawa imej kerajaan perpaduan akan tercalar dan tercemar dengan isu pengampunan Najib dan penangguhan kes Zahid di mahkamah. Katanya, kedua-dua senario itu akan menjadi malapetaka kepada kerajaan pimpinan Anwar. Semalam, Zahid yang juga Presiden UMNO berkata,
Pihaknya menghantar representasi menggugurkan tuduhan kes rasuah dana Yayasan Akal Budi yang dihadapinya kepada Peguam Negara Idrus Harun pada Januari dan Februari lalu. Terdahulu, Najib yang juga bekas Presiden UMNO dalam proses mengemukakan permohonan pengampunan diraja selepas rayuan semakan sabitan dan hukumannya ditolak Mahkamah Persekutuan dengan majoriti 4-1 pada 30 Mac lalu. Perdana Menteri tidak mempunyai sebarang kuasa untuk melantik sesiapa sahaja dalam Majlis Kewangan Negara selain dari yang dicadangkan oleh Sultan di sesebuah negeri. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Naib Pengerusi PKR Kedah, Nur Azrina Surip, membangkitkan perkara 108 Perlembagaan Persekutuan iaitu Majlis Kewangan Negara perlu diketuai Perdana Menteri. Selain diwakili mana-mana menteri dilantik, manakala setiap negeri diwakili individu diperkenan Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Jadi menurutnya, ia jelas menunjukkan tiada kuasa Perdana Menteri untuk menamakan orang lain selain individu yang diperkenan Sultan jika mengambil konteks dalam negeri Kedah. Justru, Azrina menggesa Sanusi supaya berhenti berbohong mengenai Kerajaan Persekutuan atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Azrina merujuk kenyataan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Mat Noor, yang mendakwa terdapat komplot untuk memecatnya sebagai wakil negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Nur Azrina turut mengingatkan Sanusi mengenai titah baginda Tuanku Sultan Kedah ketika merasmikan mesyuarat pertama Penggal ke-6 Sidang Dun Kedah ke-14 pada Mac lalu. Katanya, baginda telah berpesan supaya mengelak berpolitik secara berlebihan dan sentiasa berusaha menjaga hubungan di antara satu sama lain, khususnya antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sebelum ini, Sanusi mendakwa terdapat komplot untuk memecatnya sebagai wakil negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Sanusi berkata gerakan itu cuba menggantikannya dengan Setiausaha Kerajaan Kedah Norizan Kazali. Sanusi bagaimanapun mengakui tidak mempunyai sebarang bukti berhubung dakwaannya itu. Baik, sementara itu Sanusi diminta belajar daripada Menteri Besar PN di Perlis dan Kelantan yang lebih berhemah dalam menjaga hubungan dengan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi PH Kedah Mahfuz Omar berkata, jika Sanusi terus bersengketa dengan Kerajaan Pusat, ia akan merugikan rakyat Kedah yang mahu melihat kelancaran program pembangunan di negeri itu. Menurut Mahfuz, sebarang ketegangan hubungan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan boleh menimbulkan kegusaran pelabur yang telah melabur ataupun mereka yang berhasrat melabur di Kedah. Tambah Mahfuz lagi, Sanusi sepatutnya perlu banyak menerangkan kepada umum misi dan visinya bagi memajukan Kedah. Bukannya hanya mengeluarkan dakwaan atau sentimen politik demi kepentingan dirinya. Justru, Mahfuz menggesa Sanusi menyahut titah Sultan Kedah baru-baru ini yang menekankan pentingnya keharmonian hubungan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Sanusi sebelum ini dilaporkan membuat beberapa dakwaan termasuk kononnya dihalang daripada menghadiri sebarang majlis dan program anjuran kerajaan persekutuan serta mendakwa ada usaha menyingkirnya mewakili Kedah dalam Majlis Kewangan Negara. Dalam perkembangan yang lain, penasihat kumpulan Karang Kraft Husamuddin Yaakob mendakwa ditolak secara kasar oleh pengawal peribadi seorang menteri dalam acara di pejabat syarikat media itu. Husamuddin yang juga pengasas Karang Kraft menulis berkaitan perkara itu di media sosialnya tetapi tidak mendedahkan butiran lanjut. Husamuddin yang telah menjadi tuan rumah kepada banyak golongan kenamaan termasuk Sultan, PM, Menteri Besar dan Menteri mengakui tidak pernah berlaku insiden seperti itu sebelum ini. Justru Husamuddin menyifatkan pengawal peribadi itu sebagai melampau. Bagaimanapun setakat ini tidak pasti Husamuddin merujuk kepada acara mana. Namun 2 hari lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution hadir dalam acara perbincangan bersama rakyat di pejabat Karang Kraft di Shah Alam. Karang Kraft adalah pemilik akbar Sinar Harian. Malaysia kini sedang cuba menghubungi Husamuddin dan Saifuddin bagi mendapatkan maklumat lanjut dan komen mereka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syihah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.